Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azaim binti Basha bersama Dr. Aliza binti Lamri akan membentangkan kertas kerja konsep tentang pembangunan panduan pengajaran kemahiran menulis karangan bahasa Melayu berasaskan kemahiran berfikir aras tinggi. Kajian ini adalah di bawah bidang pendidikan bahasa Melayu. Objektif kajian ini adalah terdiri daripada meneroka kesediaan guru tentang penerapan kebat dalam pengajaran kemahiran menulis karangan bahasa Melayu, meneroka penerapan kemahiran berfikir aras tinggi yang diamalkan oleh guru dalam pengajaran kemahiran menulis karangan bahasa Melayu dan membangunkan satu panduan pengajaran kemahiran menulis karangan bahasa Melayu berasaskan kebat. Objektif ini dibina untuk menjawab soalan-soalan kajian seperti berikut. Yang pertama, bagaimanakah kesediaan guru tentang penerapan kebat dalam pengajaran kemahiran menulis karangan bahasa Melayu? Kedua, bagaimanakah penerapan kemahiran berfikir aras tinggi yang diamalkan oleh guru dalam pengajaran kemahiran menulis karangan bahasa Melayu? Dan terakhir, bagaimanakah bentuk panduan pengajaran kemahiran menulis karangan bahasa Melayu berasaskan kebat? Kesediaan guru adalah aspek yang amat mempengaruhi amalan penerapan kebat guru dalam bilik darjah. Selain itu, kesediaan guru juga menjadi penentu dalam menjayakan amalan penerapan kebat oleh guru dalam PDP, sama ada penerapan tersebut berkesan ataupun tidak. Kesediaan guru dalam kajian ini terdiri daripada pengetahuan, pemahaman, kemahiran serta sikap guru terhadap penerapan kebat. Berdasarkan tinjauan literatur didapati, guru-guru mempunyai pengetahuan dan kesediaan yang sederhana terhadap kebat. Kajian terdahulu juga mendapati guru memiliki tahap pengetahuan yang tinggi dan tahap sikap yang positif terhadap penerapan kebat dalam PDP Komsas. Tetapi, terdapat juga guru yang masih kurang berkemahiran dan kurang sumber rujukan dalam pengaplikasian kebat dalam PDPC. Aspek metodologi kajian ini terdiri daripada reka bentuk kajian, pemilihan sampel kajian, kaedah pengumpulan data, kaedah menganalisis data, serta kesahan dan kebolehpercayaan. Kajian ini adalah berbentuk kualitatif di mana ia untuk memahami sesebuah fenomena dengan lebih terperinci dan tepat sesuai untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana penerapan kebat dilakukan oleh guru semasa pengajaran penulisan karangan bahasa Melayu. Kajian ini menggunakan kaedah kajian kes kerana sangat relevan dan lebih bermakna jika dikaji dalam persekitaran semula jadi, iaitu di tempat pengajaran guru dan tempat kegiatan penulisan karangan itu berlaku, iaitu di sekolah. Sampel kajian dipilih berdasarkan teknik persampilan bertujuan, iaitu menggunakan teknik snowball. Peserta kajian pula dipilih berdasarkan kriteria seperti guru yang mengajar bahasa Melayu tahun 5, mempunyai pengalaman mengajar bahasa Melayu melebihi 5 tahun, memiliki ijazah pendidikan bahasa Melayu, terlibat secara sukarela dan bersedia berkongsi pengalaman. Data dikumpulkan berdasarkan objektif yang ingin dicapai. Bagi objektif pertama dan kedua, kaedah yang digunakan ialah temubual separa berstruktur, pemerhatian dan analisis dokumen. Protokol temubual separa berstruktur terdiri daripada beberapa komponen utama iaitu pendahuluan, latar belakang peserta, soalan kajian, penambahbaikan dan pendapat peserta kajian. Pengkaji juga akan melakukan teknik probing skill semasa temubual dijalankan. Data temubual akan ditranskrip secara verbatim dan dilakukan secara rakaman audio. Bagi kaedah pemerhatian pula, pemerhatian yang dijalankan adalah pemerhatian penuh tanpa pelibatan pengkaji. Analisis dokumen melibatkan dokumen rancangan pengajian harian, DSKP, bahan lain yang berkaitan serta karangan murid.
Untuk mencapai objektif yang ketiga, pengkaji mengaplikasi model pembangunan ADI. Pengkaji melakukan temubual dengan pakar-pakar yang terdiri daripada pakar bidang kurikulum, bidang pedagogi dan bidang bahasa Melayu untuk mendapatkan maklum balas bagi membangunkan panduan pengajaran tersebut. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik. Proses ini melibatkan penyediaan data, mengorganisasi data dan pengekodan data. Data temubual yang akan ditranskrip secara verbatim, kemudian akan disusun transkrip temubual secara sistematik. Pengkaji juga meneliti, mengenal pasti dan mengeluarkan teks berupa perkataan, frasa atau perenggan untuk menghasilkan tema dan subtema. Tema dan subtema yang muncul akan disusun dan dianalisis menggunakan perisian Atlas TI. Tema dan subtema yang muncul akan disahkan menggunakan analisis Cohen-Kappa berdasarkan tafsiran Landis dan Koch. Kesahan dan kebolehpercayaan data juga dijalankan melalui proses triangulasi data, hubungan berterusan, semakan ahli, penilaian rakan sekerja, penilaian pakar serta jejak audit. Secara keseluruhannya, pengkaji membincangkan secara ringkas tentang kertas konsep berkaitan kajian yang akan dijalankan. Kertas konsep ini juga melibatkan proses metodologi kajian yang berkaitan reka bentuk penyelidikan, pemilihan sampai kajian, kaedah pengumpulan data, kaedah menganalisis data serta isu kesahan dan kebolehpercayaan. Sekian, terima kasih.